Ya, Alif, susulan amaran luruan monsun hingga 3 Januari, pelbagai pihak terus dalam keadaan siap siaga termasuk pejabat Parlimen Libaran yang bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Ahli Parlimennya Datuk Zakaria Muhammad Idris berkata perbincangan bersama agensi dan pihak berkaitan diadakan bagi tujuan penyelarasan sekiranya berlaku bencana. Dalam masa sama, persediaan penyaluran bantuan sewajarnya juga dirancang demi memastikan keselamatan nyawa dan harta benda. Talimat sebelum perkara ini berlaku, supaya kita dapat bersedia. Terutama sekali kita punya penduduk-penduduk di kampung yang sentiasa terlibat ini, kita akan bersedia untuk memberi bantuan keselamatan nyawa, harta benda untuk mereka ini. Datuk Zakaria ditemui media selepas merasmikan program Karnival Usahawan Libaran di bawah bimbingan Alpha Entrepreneur di Sandakan. Kawasan yang telah dikenal pasti berisiko banjir di Libaran antaranya Gum-Gum, Semawang, Batu 25, Taman Merpati, Taman Raja Wali dan Taman Fajar. Sementara itu di Tenem, Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah juga bersiap siaga. Penolong Pegawai Daerah Tenem, Mas Syazwan Masud yang dihubungi RTM bagaimanapun berkata setakat ini tiada laporan banjir diterima pihaknya. Jelasnya hasil tinjauan PKOB Tenem juga mendapati keadaan paras air Sungai Pegalan dan Padas masih dalam keadaan normal. Syazwan menasihati penduduk di kawasan berisiko agar peka dengan keadaan semasa bagi mengelak kejadian tidak diingini. Sabah mengeluarkan SOP baharu bagi rakyat negeri ini yang ke luar negara. Mereka yang bertolak menunaikan umrah dan keluar negara sebelum 28 Disember 2021 dibenarkan meneruskan perjalanan masuk dan menjalani kuarantin di Sabah. Ya, bagaimanapun tertakluk kepada ujian pengesanan COVID-19 RT-PCR disahkan negatif sebelum bertolak ke Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam satu kenyataan berkata kerajaan negeri akan menyediakan perkhidmatan doktor berdaftar bagi menjalani ujian RT-PCR di pintu masuk lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur secara percuma kepada rakyat Sabah. Turut disediakan tempat penginapan kepada rakyat Sabah yang menjalani umrah dan keluar negara sebelum 28 Disember yang disahkan positif dan perlu menjalani kuarantin di Kuala Lumpur. Bantuan melalui Yayasan Kebajikan Sabah akan disalurkan dan diselaraskan bersama dengan Pejabat Perhubungan Negeri Sabah Kuala Lumpur. Bagi rakyat Sabah yang menunaikan umrah dan keluar negara selepas 28 Disember, sekembalinya ke Malaysia diwajibkan kuarantin 7 atau 10 hari di Kuala Lumpur. Kos kuarantin ditanggung sendiri atau ejen pelancongan masing-masing. Ancaman pandemik COVID-19 yang melanda dunia dalam sekelip mata mengubah lanskap kehidupan masyarakat termasuk di Malaysia. Bagi masyarakat Sabah, penularan COVID-19 nyata membawa perubahan ketara khasnya terhadap kehidupan seharian dan sosioekonomi. Ikuti imbasan Sabah mendepani cabaran sepanjang tahun 2021 disediakan wartawan Saleh Jikri. Pelbagai peristiwa suka dan duka, rintangan dan cabaran ditempuhi sepanjang tahun ini. Hampir 2 tahun masyarakat mengharungi dugaan jangkitan COVID-19. Bukan sedikit yang terkesan, malah puluhan ribu yang terkorban. Bangkit mendepani cabaran ini, pada bulan Februari, usaha mengekang COVID-19 diperkasa melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PCK dan Sabah menerima kumpulan pertama vaksin Pfizer-BioNTech sebanyak 16,380 dos di lapangan terbangsa Kota Kinabalu, KKIA. Batch kedua pada 4 hari bulan 3, 9,360 dos. Batch ketiga pada 11 hari bulan Mac, 24,550. Batch keempat, 8 hari bulan Mac, 3,510. Batch kelima, 25 hari bulan Mac, 18,720. Dan batch yang keenam, 1 hari bulan April, 31,590. Walaupun bergelut dengan pandemik, ia tidak mematahkan semangat kerajaan negeri melancarkan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 1.0 2021-2025 bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu pada 29 Mac.
Di dalam hala 7 ini hanya merangkumi semua aspek kehidupan rakyat, kepentingan semua kaum dan juga negeri Sabah. Tetap dikenang kerana sejarah pembentukan Malaysia dan tahun ini kerajaan negeri dan persekutuan berkolaborasi menjayakan sambutan norma baharu namun penuh semangat kekitaan serta harmoni. Meneruskan komitmen mendahulukan rakyat, GRS meletakkan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 antara turas utama dalam kerjasama duipartisan melalui memorandum persefahaman di peringkat persekutuan. Justru kerajaan negeri amat menyambut baik pindaan rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Persekutuan berkaitan MA 63 yang diluluskan Dewan Rakyat yang disifatkan langkah positif kerajaan pusat melihat kepentingan hak-hak Sabah dan Sarawak. Imbasan 2021 turut memperlihat pelancaran pembinaan projek lebuh raya Pen Borneo Sabah bagi Zon Timur bernilai RM877 juta yang disempurnakan Perdana Menteri di Kota Kinabatangan yang melibatkan pakej 28, 29 dan 30 dan merupakan sebahagian daripada keseluruhan jajaran perentasi Sandakan hingga Telupit sejauh 58 km. Cuma tinggal beberapa jam sahaja lagi kita akan melangkah ke tahun 2022, tahun baru. Masyarakat di Sabah akan terus memerangi COVID-19 dalam masa sama, memberi komitmen sepenuhnya membantu kerajaan memulihkan ekonomi rakyat ketika ini. Kita tinggalkan tahun 2021 dengan kenangan yang pahit dan manis yang penuh mencabar ini dengan semangat baru untuk melangkah ke tahun 2022. Salih Cikri untuk Berita RTM. Kejohanan Bowling Agensi Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri Kejora, anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Sabah telah diadakan di Kota Kinabalu yang melibatkan 14 kumpulan termasuk penyertaan badan bukan kerajaan NGO. Hadir sama dalam kejohanan ini Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Ini juga tujuannya untuk menjalin ukhuwah dan silaturahim di antara agensi-agensi agama yang mana ini sangat penting untuk kita menyatu padukan gerakan dan usaha kita untuk membangkitkan semangat kaki tangan dan pegawai-pegawai di bawah agensi agama ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas menyampaikan hadiah kepada para pemenang di Kota Kinabalu. Sementara itu, ketua-ketua agensi yang terlibat menyambut baik penganjuran tersebut khususnya dalam mendapatkan ukhuwah. Kita mau mengeratkan hubungan sesama NGO, agensi-agensi Islam. Termasuklah sebahagian daripada pertandingan ini mengumpulkan ketua-ketua jabatan ataupun ketua-ketua NGO. Program yang baiklah untuk semua agensi-agensi Islam di Sabah. Sebab dia boleh mengeratkan lagi silaturahim dalam konteks untuk memperkuatkan program-program keislaman dan dakwah Islamiah di Sabah. Satu kejohanan yang bagus sebab salah satunya diadakan anjuran ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mengukuhkan ukhuwah antara sesama agensi Islam. Jadi saya rasa bukan saja setakat bowling, saya rasa mungkin program-program lain. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah Jahins memenangi kategori Johan keseluruhan dengan jumlah pungutan sebanyak 11 mata. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Selamat Tahun Baru 2022 keluarga Malaysia. Jaga diri di mana sahaja anda berada. Kembali bersama Alif. Alif, silakan.